that amount. Okay, let us see ya. Bila kita nak buka akaun yuran ini, tengok yuran belum terima awal 900. Yuran belum terima akhir 1200. Yuran belum terperoleh awal is 500. Yuran belum terperoleh akhir 700. Bank mesti ambil daripada akaun penerimaan dan pembayaran 6,000. Dalam maklumat tambahan dia ada yuran dapur 200. So what you do, you plus all this, you tambah semua ni dapat 7,900. Tulis balik 7,900 di sini. Sekarang ambil 7,900, tolak 700, tolak 900. Tolak ini, tolak ini. That means tolak 1,600 lah. So you dapat 6,300. Awak hanya boleh sediakan akaun yuran dengan betul jika awak hafal format akaun yuran. Tak hafal format akaun yuran, tak boleh buat. Settle. Contoh 1 dah selesai. Yang belum boleh buat, salin dulu jawapan. Moga-moga contoh 2 nanti you boleh buat. It's going to be the same. Sama saja pelajar, tak susah pun. Asalkan awak ingat format dia. Sudah? Baik. Sudah ya? Saya anggap anda sudah buat. Boleh. Hafiz, boleh saya gerak ke contoh kedua? Boleh sir. Okey, baik. Kita tengok contoh 2. Ini maklumat dia. Cuba isi ruang kosong. Apa yang awak perlu cari? Awak perlu cari pendapatan dan perbelanjaan berapa. Try. Share your answer. Make sure you copy first. Pelajar salin dahulu soalan. Contoh tu salin. Buat dalam buku. Kemudian share your answer. Apa jawapan pelajar? Anyone?
Lepas anda tunjuk jawapan, baru saya akan tunjukkan jawapan. RM7,800. Ada jawapan lain? Alright, semua dapat RM7,800 ya. Okey, ambil letak saja. Yuran belum terima awal RM800. Yuran belum terperoleh awal RM1,500. Yuran belum terima akhir RM700. Yuran belum terperoleh akhir RM900. Yuran lapuk, yuran dibankkan. So you just tambah 1,500 tambah 7,000 tambah 300 tambah 700. 9,500. Tolak 800, tolak 900. Ya, you got the right answer 7,800. Boleh? Yang penting format. Kena ingat. Format tak ingat, tak boleh buat. Yang kedua, kena tahu nak ambil letak nilai. Contoh satu, contoh dua, direct straightforward question. You boleh jawab dengan mudah. Mari kita lihat contoh tiga. Kalau contoh tiga you boleh jawab, kira you hebat. Salin dulu. Salin dulu. Salah tak apa. Try ya. Sure you akan buat silap. Kecuali you dah belajar di sekolah. Kalau tidak, it's okay for you to try. Apa yang kita nak cari, tentulah kita nak cari pendapatan dan perbelanjaan. Try. Copy first, salin dulu. Cubalah letak. Bagi saya satu jawapan. Betul tak betul, kena bagi jawapan. Ya?
Siapa ada jawapan? Oh, ada dah jawapan. Belum ada. Just try. Saya nak jujur bagi saja jawapan. Betul, salah, it's okay. You give your answer, I will give my answer. Siapa orang pertama nak share answer, mesti share. Tak ada saya tak mau share. You must give me one answer. Okay, 6,700. Yang lain, bolehkah? Siapa lagi nak cuba? Oh, ramai dapat 6,700. Okay, let us see how to tangani soalan ini. Soalan ini agak mengelirukan. Namun begitu kita boleh letak apa yang kita nampak dahulu. Ya, saya nampak 1 Januari, yuran belum terperoleh 800. Alright. 31 Disember, yuran belum terima 500. Okey. Yuran dapur 400. Bagaimana dengan yuran belum terima awal, yuran belum terperoleh akhir dan bank? Okey, pelajar dengar sini ya. Akaun penerimaan dan pembayaran adalah bank. Kalau saya terima yuran 2019, yuran 2020, yuran 2021, tak kisah duit ni saya terima duit tahun lepas. Ini duit saya terima untuk duit tahun depan. Tapi semua duit ni saya sudah terima. Bila saya sudah terima, maka semua ini adalah bank kita. So 900 plus 5,000 plus 700. 6,600 jumlah bank kita. Understand? Apa yang ada dalam akaun penerimaan pembayaran, semua itu adalah duit yang kita sudah terima dan sudah dimasukkan dalam bank. Tetapi duit yang kita terima ini ada yang tidak sepatutnya kita terima ataupun kita patut terima tapi pada dia sudah tarikh yang berbeza. Okey. Sekarang yuran yang kita sediakan ini adalah pada tahun 2020. Ini yuran yang kita terima, yuran 2019. Bermaksud ini adalah yuran belum terima awal. Belum terima. Duit tahun lepas yang belum terima, kita terima tahun ini. So 900 is here. Ini yuran 2021. Ini yuran belum terperoleh akhir. Ini yuran belum terperoleh untuk tahun depan. Tapi kita dah terima tahun ini. So, kita dah belum terperoleh pada akhir tahun ini. Tapi kita sudah terima 700. So, kalau awak diberi 3 tahun seperti ini, ingat pelajar, kalau awak diberi 3 tahun seperti ini, yang pertama itu adalah yuran belum terima awal. Yang akhir itu adalah yuran belum terperoleh akhir. Bila awak tambah ketiga-tiganya, itu adalah bank. Setiap soalan sama. The first one is yuran belum terima awal. Yuran yang belum terima lama-lama, kita terima pada awal tahun. Ini yuran belum terperoleh. Tapi kita sudah terima pada akhir tahun. Belum terperoleh. Bukan milik kita tapi sudah terima pada akhir tahun. Understand? Boleh? Tak boleh tak apa. Ingat saja. Kalau saya bagi awak 3 macam ni. Yuran 2018, 2019, 2020. Ini mesti yuran belum terima awal.
Ini mesti yuran belum terperoleh akhir. So you kena ingat. Tambah semua dapat bank. Sekarang awak tambah 800 tambah 6,600 tambah 400 tambah 500. 8,300. 8,300 tolak 900 tolak 700. You dapat 6,700. Very good. Ada yang dapat tak? I saw the answer just now. Ada yang dapat 6,700 tidak? Yeah, very good. Ayumi, Sophia, excellent. You got the right answer, 6,700. Boleh pelajar? Yang tak boleh tak apa. Latihan seterusnya you should be able to do. Okey, kita tengok. Kita nak buat satu latihan untuk contoh 3. Sebab contoh 3 ni agak susah sedikit. Jadi kita buat satu latihan untuk contoh 3 saja ya. Supaya awak boleh ingat yang mana belum terima awal, yang mana belum terperoleh akhir. Okey, kita cuba. Ada tak soalan? Tak cantik ya. Saya tulis semula. Let me write again. Not so nice Saya tulis. Latihan 1 untuk contoh 3 ya. Belajar untuk contoh 3. Okey, cuba.
Boleh bagi jawapan kepada saya siapa yang dah buat. Apa jawapan anda? Siapa nak share jawapan? 14,500. Okey. Ambil letak nilai. Ambil letak apa yang awak nampak dahulu. Saya nampak yuran lapuk, saya letak yuran lapuk dahulu. Saya nampak yuran belum terima akhir, saya letak dahulu. Saya nampak yuran belum terperoleh akhir, awal, letak awal. Ambil letak apa yang awak nampak. Saya tahu jika saya tambah semua ini, saya akan dapat bank. 400 plus 9,000 plus 500. 9,900. Dan saya telah dimaklumkan yang awal ini ialah yuran belum terima awal. Because it's 2020, this is 2019. So this is backward awal lah. So 400. This one saya telah dimaklumkan yuran belum terperoleh akhir. Dalam semua soalan pun sama. Okey, sekarang saya kena cari nilai ini. Tambah 800 tambah 9,900 tambah 600 tambah 500. 11,800. Tolak 900. 10900. Betulkah pelajar? Are you all getting the same answer as mine? Yes, sir. Belum terperoleh awal, belum terima akhir, bank tambah semua, yuran lapuk 600, yuran belum terima awal 400, akhir 500. Ya. Yes or no? Angkat tangan yang dapat jawapan sama. Macam tu saja pelajar. Saya kata, the more you do, you ulang, you akan dapat jawapan yang sama. Tapi contoh-contoh kena ingat. Ada 5 contoh yang akan masuk SPM. Contoh mana nak masuk saya tak tahu. Nak masuk contoh 1 ke, contoh 2 ke, contoh 3, we don't know. Contoh 1, 2 senang jadi kan. Ini contoh ketiga. Contoh ketiga, dia memang akan bagi 3 tahun, you kena tahu cara isi. Baik, sekarang kita nak masuk contoh 4. Tentulah contoh 4 lebih susah sedikit daripada contoh 3. Apa beza dia? Mari kita lihat contoh 4. Okey, saya beri anda peluang untuk buat dahulu. Copy first, try. Masih sama, format tak akan information, maklumat yang diberi saja berpusing-pusing. Pusing tak pusing, awak bolehlah letak jawapan.
Kalau you boleh buat yang ini, you memang hebat. Dan you mesti ada satu kemusykilan. You mesti ada satu soalan di sini. Kenapa begini ya? Mesti ada. Kalau you tak jumpa soalan itu, something wrong with you. Dalam soalan ini ada satu kemusykilan. You mesti ada satu benda you nak tanya. Pasal apa ni macam ni? Mesti ada. Kalau you tak jumpa benda tu, you are something wrong with you lah. Siapa dah nampak kemusykilan tu? Sila angkat tangan. You dah nampak? Something is wrong with it. Kenapa begini? Mesti ada satu kemusykilan you kena nampak. Yes, very good. Kepada yang angkat tangan tu bagus. Nampak awak ni pelajar cemerlang. Awak dah nampak dah. Something is wrong somewhere. Tapi why is it so? Find out and try to give me the right answer. Saya tak nampak apa-apa jawapan lagi. Walau bagaimanapun, boleh tak sesiapa share apakah kemusykilan yang awak nampak itu? Siapa berani buka mikrofon dan bagi tahu saya? Sir, kenapa? Siapa nak tanya? Ada siapa? Siapa yang berani? Siapa darah hang tua ke, darah tunteja ke nak tanya yang berani? Come on. You must ask me one question. Dalam soalan ni, you mesti tanya saya satu soalan. Siapa nak tanya? Siapa berani? Hai, tak ada orang ke? Yuran lapuk. Yuran lapuk. Awak jumpa ke tak jumpa? Ada tak satu perkara yang awak rasa kenapa begini? Ada. Amira ada. Amy ada. Hafizah. Aziz. Hafiz. Niran. Syuda. Yuran belum terima awal ada 2. Very good Aisyah. You are right. Awak telah jumpa satu kemusykilan di situ ya pelajar. Mari kita lihat di sini. Seperti yang saya maklum pada awak. Yuran yang pertama ini adalah yuran belum terima awal. Dalam maklumat tambahan, kalau awak perhati, ada lagi yuran belum terima awal 1 Januari ni, RM700. Apabila ada 2 yuran belum terima awal seperti ini, maka tindakan awak adalah, dengar baik-baik ya, bila dia bagi 2 nilai bermaksud, yuran belum terima awal kita sebenarnya ialah 700. 700 belum terima awal. Yang 500 yang ada dalam akaun penerimaan pembayaran adalah daripada 700 tu orang tu sudah bayar 500. Daripada 700 yang kita belum terima, kita sudah terima 500 yang sudah masuk bank. Bermaksud 700 yuran belum terima,
500 kita dah terima daripada yuran belum terima awal. 200 lagi saya belum terima lagi. Belum terima lagi. Yang kita belum terima lagi ni kita kena anggap sebagai yuran lapuk. Takkan terima dah. Dah 3 tahun dah berlalu, kalau masih tak terima, kita kena anggap sebagai yuran lapuk. Nampak pelajar? Dari mana saya dapat angka 200 ni? Apabila yuran belum terima awal ada 2 nilai, awak letak nilai yang besar. Itulah yuran belum terima. Daripada yang belum terima ni, kita sudah terima 500, belum terima lagi 200. Kalau dia bagi sama, yuran belum terima awal 500, sini pun 500, maka sini 500, tak ada lah yuran lapuk awak. Tapi sekarang sini 700, sini 500. Jadi kalau letak 700, tolak 200, dapat balik 500 ini. Nampak? 700 minus yuran lapuk 200, you get back this value 500. Tapi you don't write 500. You write 700 here, 200 here. Understand? Faham? Okey, yang lain saya rasa you boleh buat. Cuba saya bagi ruang kepada awak lagi. Isi bank berapa? Belum terperoleh akhir berapa? Okey, cuba. Sekarang beri jawapan kepada saya. I'm waiting for your answer, ya. 5 contoh untuk akaun yuran. $10,100. Okay, let us see. Senang saja. Bank ditambah balik. Right, bank 8,700. Bank mesti tambah 3 ni. Jangan pergi risau pasal 700. Semua tak payah risau. So, yuran belum terperoleh akhir is 200. Yuran belum terima akhir is 1,200. Yuran belum terperoleh awal is 900. Ambil letak saja. Saya senang saja. Saya dah hafal format. Jadi saya tak ada masalah. Here you go. 10,100. Tahniah kepada yang dapat. I believe that you sudah faham. Betul tak? Sila angkat tangan yang sudah faham. Great. Contoh 1 senang, contoh 2 senang.
Contoh 3 dia bagi 3 tahun. Contoh 4 dia bagi 3 tahun tapi yuran belum terima awal ada 2. Baik, sekarang kita nak cuba satu latihan untuk contoh 4 ya, untuk mengukuhkan pengetahuan awak tentang contoh 4. Dah conteng tak cantik. Dah conteng. Okeylah saya buat baru. Latihan 2. Contoh 4. Senang saja pelajar. It's the same. Berapa kali ulang pun benda yang sama. Akaun penerimaan dan pembayaran. Okey. Sediakan akaun yuran. Sudah.
Share your answer. Make sure you copy the question. Jangan tak salin soalan. Cepat kita nak masuk contoh 5, contoh terakhir. Ya, Mira dah siap? Share your answer. Share your answer, children. Siapa nak share answer? Atau you have question to ask? Aisyah, you ada soalan nak tanya ke? Ini belum terperoleh akhir. It's the same value. Ni 500 dan 500 sama value. So tak ada masalah. You just write the same value saja. Jangan pergi tambah 2. Maksudnya dia ulang. Dia letak di sini menunjukkan angka yang sama. Sajalah to make you confused. You jangan pergi tambah. Siapa boleh jawab? Berapa yuran lapuk? Yuran lapuk berapa? Siapa dapat kesan? 200. Berapa ratus? 300, ya betul. Okey, kita isi apa yang kita nampak dahululah. Okey, senang. Kita isi apa yang kita nampak. Saya nampak bank. Okey, saya tambah 600 tambah 8,000 tambah 500. 9,100. Settle. Saya nampak yuran belum terima awal is 600. Over here it's written 900. So yang saya kena tulis ialah 900. Sepatutnya 900, kita hanya terima 600, kita belum terima 300. Kalau masih belum terima, you yourself must consider as yuran lapuk. The question will never say. Atau kadang-kadang soalan yang baik dia akan kata, ya, dia akan tulis yuran yang masih belum diterima dianggap yuran lapuk. Ada soalan yang dia tulis macam inilah. Tapi dia tulis ke tak tulis ke, you yourself must know. Beza dia ialah yuran lapuk. Yuran belum terperoleh awal 300. What else saya perlu? Yuran belum terima akhir 1,400. Ada di situ saja. Ambil, letak saja pelajar. So 300 plus 9,100 plus 300 plus 1,400. 11100. 11100 minus 900 minus 500. 9,700. Yeah, correct. You are right. Ya, cuma hati-hati belum terperoleh awal, belum terperoleh akhir. Jangan pergi tambah. Don't go and write 1,000. Bukan, it's 500. Dia ulang saja. Belum terima awal is 900. Jangan tulis 600. Tak boleh tulis yang rendah. You kena tulis yang besar. 900 minus 600 baru dapat 300. So 900 minus 300 is 600 yang ini. Ya. Macam tu kena ingat. Okey, kita nak lihat contoh 5.
Anda okey? Setakat ini okey? Boleh? Jika okey sila angkat tangan. Saya dah masuk contoh terakhir untuk yuran. Alright, let us see contoh terakhir berbeza sedikit pelajar. Contoh 5 dia berbeza sedikit dengan contoh-contoh yang tadi. Apa-apa pun I let you try. You try first. Apa you nampak, you buatlah. Yuran setiap ahli adalah RM100. Kalau dia kata 7 ahli tak bayar, darablah 100. You can do it, but I'm very sure you are going to get the wrong answer. Cuba dulu. Sudah pelajar? Answer please. Boleh buatkan tidak pelajar? Sebelum saya pecahkan satu rahsia kepada anda untuk menjawab soalan 5 ni. Dia senang tapi tidaklah semudah yang awak sangka ya. Ada tak orang nak share jawapan? Siapa nak share jawapan? Ruang chat masih kosong. Saya masih menunggu anda menjawab.
Siapa yang tak pernah beri jawapan ni, tolonglah beri jawapan latihan-latihan terakhir ni. Kenapa takut salah? Come on. Satu jawapan baru saya tunjuk jawapan. Salah pun tak apa. Saya nak tengok satu jawapan pada chat. Buat ke tidak? Yasmin, what's your answer? Siti Sophia, sudah apa jawapan? Niran, Muhammad Hafiz, Haziq, Hafiza, Ayumi, Aisyah, Amira, Amy. Cuba seorang. Tak boleh ke? Okey, ada seorang yang berani. Siapa tu? 21369 19600. Alright, never mind. Salah tak apa, janji cuba. Sekarang dia kata, pelajar-pelajar, you kena bezakan soalan. Contoh 5 ni beza dia ialah di sini pelajar. Saya nak tarik perhatian awak. Dia kata Kelab Pelancongan Bumi Jaya mempunyai 200 ahli dan yuran tahunan setiap ahli RM100. Nah, untuk pengetahuan anda, jika soalan dah bagi tahu berapa ahli dan seorang berapa ringgit, kalau dia dah bagi tahu berapa ahli dan seorang berapa ringgit, maka 200 darab 100, RM20,000 ini bukan nilai bank. Dia adalah nilai pendapatan dan perbelanjaan. Jawapan dia sudah bagi kepada awak. Lepas ini ingat, dalam setiap soalan akaun yuran, kalau dia bagi tahu kelab ini ada 100 ahli, seorang kena bayar RM50, itu adalah jawapan untuk pendapatan dan perbelanjaan, bukan nilai bank. Bermaksud ini nilai yang sepatutnya dia dapat. Ini nilai yang patut masuk dalam pendapatan dan perbelanjaan awak. 20,000. Bukan nilai bank. Yang awak kena cari dalam soalan sekarang ialah apa yang belum diisi. Okay, kita tengok apa yang belum diisi, itulah yang awak kena cari. Ya? Sebab jawapan dia sudah bagi. Dia sudah bagi pendapatan dan perbelanjaan. So yang mana tak isi, itulah awak kena cari. Okey, kita tengok. Yuran belum terima daripada 7 ahli, seorang RM100, maka RM700. Yuran belum terperoleh 10 ahli, 10 ahli seorang 100, RM1,000. Yuran belum terima 6 ahli, 6 ahli darab 600. Darab 6, 600. Yuran belum terperoleh 5 ahli darab 100, 500. Yuran lapuk 2 ahli darab 100, 200. Jadi yang mana saya kena cari sekarang? Saya kena cari nilai bank. Kalau soalan dah bagi bank, awak tengoklah yang mana kosong, yang mana belum diisi. Itulah yang awak kena cari. Awak kena cari yuran belum terima ke, up to you. We don't know. Yang mana belum diberi nilai itu kita kena cari. Sekarang kita jumlahkan yang debit sebab kita nak cari yang kredit. So 700 plus 20,000 plus 500. 21,200 tolak 1,000 tolak 200 tolak 600. Maksudnya duit bank yang kita terima 19,400. Bank 19,400. Kita belum terima 600. Okey, yang patut kita terima 20,000. Patut terima ada dalam pendapatan dan perbelanjaan. Clear pelajar? Ingat, kalau soalan bagi bilangan ahli dan setiap ahli kena bayar berapa, itu adalah jawapan untuk pendapatan dan perbelanjaan. So pelajar, semuanya ada 5 jenis contoh akaun yuran. Mana satu nak keluar kita tak tahu. Contoh ni pernah keluar lah, pernah keluar.
Contoh 3, 4 jarang keluar dalam SPM lah. Biasa dia keluar contoh 1, 2 lah. Tapi apa-apa pun ini 5 contoh, mana-mana satu boleh keluar kalau tajuk Kelab Persatuan keluar. Any question on this? Contoh 5. Ya, Amira, good. Any contoh? Any question? Ada soalan tak pelajar nak tanya? You faham tak? Beza contoh 5 dengan contoh yang lain. Contoh 5 dia bagi bilangan ahli. Kalau dia bagi bilangan ahli, itu adalah jawapan untuk pendapatan dan perbelanjaan. Alright, we are going to try one last question. Last question. I know you only have few minutes, tapi tak apa ya. Kita cuba one last question. Boleh tak? Okay. I want you to try this question. This is easy ya, soalan yang senang. Dia hanya uji sama ada awak dengar tak penjelasan yang saya beri pada awal permulaan chapter ini. Cuba jawab. Misal paling senang tapi kalau awak tak dengar apa yang saya cakap pada awal permulaan chapter ini, you akan dapat jawapan yang salah. Last question. Okey, siapa orang pertama nak beri jawapan? What is your answer? Siapa ada jawapan? Cepat, cepat. Kita nak akhiri kelas. 2 minit. 2 minit. Adakah soalan bagi bilangan ahli? Tak bagi. So, bukan cari nilai yang lain. You memang kena cari pendapatan dan perbelanjaan. Kalau dia tak bagi bilangan ahli, memang kena cari pendapatan perbelanjaan. Yang lain ada dalam soalan, ambil letak. Faster, seorang wakil jawapan. Jangan tunggu jawapan saya 1 minit saja. Ayumi, what's your answer? Aisyah. 11,900. 11,900. Okay, come let's see. Kesilapan yang mungkin awak buat ialah, kalau awak tak dengar apa yang saya cakap awal-awal tadi, awak mungkin silap tang sini. Awak pergi tambah 3 ini, awak kata bank. Wrong. Saya dah cakap awal-awal kepada awak tadi, akaun yuran yang kita buka adalah akaun yuran untuk yuran ahli sahaja. Yuran yang lain tak boleh ambil. Jadi di sini ada yuran ahli, yuran masuk, yuran pertandingan tak boleh ambil. You boleh ambil yuran ahli saja. Bank dia 7,000 sahaja. Awal-awal saya dah cakap, betul? Yang lain no problem, just letak saja yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir, sama saja.
belum terperoleh awal, belum terperoleh akhir. Bank 7,000, yuran lapuk 500. So cari. 1,200 tambah 7,000. Tambah 500 tambah 900. 9,000. Tolak 800, tolak 400. RM8,400. Jika saya tersilap, beri only yuran ahli, bear that in your mind. Ingat pelajar, anda akaun yuran pelajar ya, akaun yuran sahaja kita lihat hari ini ya. Daripada tajuk Kelab Persatuan, ada banyak tajuk ni, banyak akaun yang kita kena buka, kita sudah selesai akaun yuran. So next week onwards, kita akan cubalah akaun-akaun yang lain. Will take time, tak ada masalah. SPM pun lama lagi. Alright, with that, thank you so much. See you all again in next lesson. Bye-bye. Thank you, sir. Thank Okay. you, sir. Thank you, sir. Alright. See you all. Thank you, Bye-bye. sir. Cikgu. Okay.